Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Ustaz harap kamu berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Baiklah murid-murid, kita teruskan pelajaran kita dalam topik sirah, pelajaran 17. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin agung. Kamu boleh membuka muka surat 163 dan muka surat 164 di dalam buku teks Pendidikan Islam. Mari kita mulakan. Kepribadian Nabi Muhammad. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad ni adalah seorang manusia yang paling baik dan paling dihormati di seluruh alam. Jadi, sememang layaknya Nabi Muhammad ni mempunyai peribadi yang baik. Baiklah, kita lihat kepribadian Nabi Muhammad. Kepribadian ni maksudnya sifat Nabi, perangai Nabi. Yang pertama, Nabi mengenal dan mempunyai hubungan yang rapat dengan Allah. Nabi kenal dan Nabi rapat dengan Allah. Nabi apabila Nabi dalam kesusahan ataupun Nabi berada dalam kesedihan, dalam gembira pun Nabi akan sentiasa memberitahu kepada Allah. Yang kedua, Nabi sentiasa mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nabi buat apa yang Allah suruh dan Nabi tak buat apa yang Allah larang. Itu peribadi Nabi Muhammad. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita kena ikut apa yang Nabi Muhammad buat. Yang ketiga, Nabi Muhammad sentiasa melaksanakan ibadat fardu dan istiqamah melakukan amalan sunat. Ibadat fardu ni yang puasa, solat, bayar zakat, itu Nabi memang buat. Dan Nabi istiqamah melakukan amalan sunat. Contohnya bersedekah, dan Nabi Nabi menolong sahabat-sahabatnya. Itu Nabi istiqamah. Istiqamah maksudnya Nabi sentiasa melakukan istiqamah tanpa putus. Seterusnya, Nabi Muhammad mengamalkan akhlak mulia yang terdapat dalam Al-Quran secara keseluruhannya dalam kehidupan. Nabi Muhammad ni, apa yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad akan praktis, akan lakukan di dalam kehidupan Nabi Muhammad. Seterusnya, Nabi Muhammad seorang yang sabar dan tabah menghadapi ujian dan cabaran. Masa tahun 3 kita belajar kan, dakwah Nabi secara sulit, dakwah Nabi secara terang-terang. Nabi dikenakan pelbagai cabaran dan ujian oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrikin Mekah, tapi Nabi tetap sabar dan tabah. Dan yang terakhir, Nabi sangat menyayangi dan mengasihi umatnya. Nabi sangat-sangat sayang kita ni sebagai umat Nabi Muhammad. Jadi kita pun kena sayang Nabi Muhammad. Macam mana caranya? Kita kena sentiasa bersalawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat akhlak Nabi Muhammad bersama keluarga dan sahabat. Yang pertama, Nabi Muhammad ialah seorang anak yang soleh dan selalu mendoakan kedua ibu bapanya. Nabi Muhammad ni dia ingatkan ibu bapanya walaupun ibu bapanya sudah
tiada. Walaupun Nabi Muhammad ni ialah anak yatim piatu. Yang kedua, Nabi Muhammad sentiasa menghormati dan menjaga hubungan silaturahim. Maksudnya dia menjaga hubungan dia dengan kawan-kawan dia dan menjaga hubungannya dengan ibu sesuannya, kan. Siapa nama ibu sesuan Nabi Muhammad? Halimatus Sa'diyah. Yang ketiga, Nabi Muhammad mengasihi isteri dan anak-anak serta membantu dalam urusan rumah tangga. Nabi Muhammad ni dia sayang dengan isteri dan anak-anaknya. Dan Nabi Muhammad ni walaupun dia seorang ketua negara, tapi Nabi Muhammad selalu membantu dalam urusan rumah tangga. Kemas-kemas rumah, tolong isteri di dapur. Itu pun Nabi Muhammad buat. Nabi Muhammad menunjukkan kepada kita walaupun kita seorang ketua, kita haruslah rajin untuk membantu urusan di rumah. Seterusnya, Nabi Muhammad ialah seorang bapa yang bertanggungjawab dan sentiasa mendidik anak dengan kasih sayang. Nabi Muhammad sentiasa bertanggungjawab mendidik anaknya dengan kasih sayang. Okey, seterusnya Nabi Muhammad ialah seorang datuk yang sayang dan penyayang dan sabar melayan cucu-cucunya. Cucu Nabi, Saidina Hasan dan Saidina Husin, Nabi sayang dan sabar melayan cucu-cucunya. Yang seterusnya, Nabi Muhammad memanggil sahabat dengan gelaran yang baik. Dan seterusnya, yang terakhir, Nabi Muhammad meluangkan masa bersama keluarga dan sahabat dengan perkara yang berfaedah. Nabi Muhammad tidak suka membuang masa. Bila Nabi bercakap tu, semuanya adalah perkara-perkara yang baik. Baiklah, murid-murid sekalian. Nanti Ustaz akan masukkan soalan kuis di dalam Google Form dan Ustaz akan masukkan di dalam Google Classroom. Kamu boleh membuat dan hantarkan di dalam Google Classroom kamu. Sekian, jangan lupa follow dan subscribe YouTube Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.